So today kita mulakan dengan topik database chapter 6. Okay, actually maybe you are wondering, sir, why chapter 6? Sebab now sekarang ni you dah belajar chapter 1. Chapter 1 is about yang topik yang pertama tu input output semua tu kan. Tu chapter 1. And then chapter 2, chapter 1 pun tentang numbering system, converting and so on. Tu chapter 1 lah. And then chapter 2 yang kita baru habis, kita belajar tentang networking dan internet. And then chapter 3 yang you akan belajar lepas ni, kita belajar tentang computer ethics, kita belajar tentang netiquettes. Okay, itu chapter 3. Chapter 4, chapter 5, kenapa tak ada? Kenapa tiba-tiba dalam kuliah keluar chapter 6? Okay, actually chapter 4 dan chapter 5, chapter 4 is about database and chapter 5 is about multimedia. Okay, database dan multimedia you telah belajar dekat dalam practical. Kita dah buat practical test. Sebab tu dia tak keluar lah. Sebab tu dia tak keluar. Sebab tu tiba-tiba dalam kuliah, tiba-tiba saja chapter 6. Okay, so chapter 6 is about SDLC, System Development Life Cycle. Itu chapter 6. And the last chapter is chapter 7. Okay, chapter 7 is about programming. Pada minggu depan you all akan start dengan chapter 7. Chapter 7 dia ada 2 minggu saja. So lepas 2 minggu, bila dah selesai chapter 7, maka selesailah topik untuk kuliah. So kuliah dah tak ada lagi lepas tu. Faham lagi semaknanya kuliah cuma tinggal lagi 2 minggu sahaja. Okay, minggu depan dan minggu satu lagi selesai saja kuliah. Minggu seterusnya dah tak ada kuliah. Kuliah dah selesai. Okay, begitu juga dengan amali. Okay, amali pun lepas habis database ni, lepas you dah exam minggu depan, okay, kita buat lagi ada lagi amali, tapi untuk amali tu kita akan belajar hardware dengan software lah. Cuma masalahnya dekat sini you tak boleh nak buat secara praktikal lah. Cikgu akan buat secara online. Sebab kalau ikutkan silibus yang sebenar, you all kena buka komputer tu, you all kena pasang-pasang balik komputer tu lah, buka dan pasang lah. Cuma oleh kerana kita PKP, so tak boleh, so cikgu akan tunjukkan secara online. And then lepas tu pun dia akan tamatkan lah kelas. Okay, dan cuma yang akan tinggal adalah kelas tutorial sahaja. Okay, cuma kita ada masa, so kita boleh curi masa, bukan curilah, kita boleh gunakan masa untuk amali dan untuk kuliah tadi untuk kita buat perbanyakkan latihan tutorial. Selesai saja markah PB ni nanti, you all akan fokus pada tutorial sahaja. Okay, I hope that is clear. Okay, so for next week, question is objektif. Question adalah soalan objektif. Bilangan soalan 15. Okay, ada 15 soalan. Platform yang digunakan adalah Quizizz ataupun Google Form. So I haven't decided that, but I've already prepared the question in Quizizz. Okay, belum decide nak pakai Quizizz ataupun Google Form. Okay, and then the time limit is around 15 minutes, ataupun I can extend it to 20 minutes because there is a question, one type of question where you need to analyse sikit lah. Boleh cikgu bagi 20 minutes, no problem. Okay, and then you must remember that it is total of 15 marks. Amali jumlah dia 15 markah. So maknanya dekat sini soalan objektif, satu soalan satu markah. Ada 15 markah, ada 15 soalan, so satu soalan satu markah. So jangan sampai tersalah. Jangan sampai tersalah. Masa untuk exam. Okay, masa untuk exam, Sir decide Sir tak akan buat waktu amali, Sir akan pilih satu masa. Okay, maybe pada hari Friday ke, ataupun hari Khamis petang, ataupun pagi. Okay, kita akan ambil satu masa untuk semua yang ada dalam kelas Sir untuk buat. Ada 3 kelas yang amali dengan Sir, kita akan buat secara serentak lah. Okay, jadi waktu amali yang ada tu kita peruntukkan untuk kita belajar lah, untuk kita belajar topik. Okay, is that clear guys?
Okay, hopefully clear for Yes, sir. all. Yes, Okay, sir. alright. Okay, so we start with database. Okay, so this not the outcome Remember ini tak keluar exam Ini hanya keluar dalam practical test sahaja. Oleh kerana soalan objektif, jadi sedikit sebanyak teori dia you kena tahulah. Okay. Okay, so cikgu tak nak cerita pasal yang ini. Cikgu direct to the straightforward Okay, what you should know Okay, so number one you should know is about field and record. Okay, so in a table, dalam sebuah table, this is a table you boleh nampak ni satu table. Dalam sebuah table there is fields and there is record. Okay, where is fields? Fields yang secara menegak ni. Okay, yang menegak ni adalah fields. Okay, which one is record? Record yang secara melintang. Yang secara melintang adalah record. Okay, so record will shows all the data that is connected to one person. Satu record ni, satu rows ni, satu rows yang melintang ni, dia akan refer kepada satu orang. Okay, contohnya kita ambil yang pertama. So, alamat dia ini, tempat dia sini, negeri dia sini, kod dia ini, email address tak ada, date emitted dia ini, meja dia ini, dan foto dia ini. So, semua ni adalah related lah pada untuk orang yang sama. Okay, that is for rows rows ataupun kita panggil satu record. So kat sini ada satu record, dua record, tiga record, empat record. Mana ada empat record untuk empat individu yang berbeza. Okay, that is record. Soalan dia akan tanya which one is record. Okay, which one is field. Okay, bentuk lebih kurang macam tu soalan dia akan tanya. So you need to identify lah record mana, field mana. And then let's talk about field pula. Okay, field is, this is a field yang secara menegak ni. Field, all the data in field, dia mesti dalam kriteria yang sama. Okay, data in field must be in the same criteria. Okay, you look here, this field is for address. So semua yang ada data dalam ni adalah tentang alamat. This is about cities, so tentang cities. This is about states, This is about the code, postal code. This is about the email addresses. This is about the date emitted. So all must be in the same format lah. Mesti dalam format yang sama, mesti dalam kriteria yang sama. This is the major and this is the photo. Okay, and then on top of those fields, we have yang warna kelabu ni, kita panggil dia sebagai field name. Okay, yang kelabu ni kita panggil dia sebagai field name. Yang bawah ni kita panggil sebagai fields lah. Dalam ni kita panggil dia sebagai data. Yang melintang ni kita panggil sebagai record ataupun rows. Okay, alright. Okay, so let's look for another type of question. Okay, so this one is a record yang blue color here. Kotak yang blue color is a record. A record is a row containing all the information on one customer. Okay, a field is a column in a data table. So this one is field. Okay, yang warna merah ni, setiap ni semua ni yang atas ni, that is a field name. Okay, that is a field name. Okay, yang ini tepi ni itu adalah table. Nama table ni adalah table customer. Nama table ni adalah table customer. Okay, I hope you can understand that. Okay, another hierarchy of data. So this one is a record. Okay, this one is field names. This one is data. Yang secara menegak ni adalah field. Yang secara menegak ni daripada atas sampai bawah itu adalah field. Okay, next. Okay, pose sama. On top is field name. Okay, inside is data. Dan yang secara menegak manjang ni adalah field. Okay, yang secara melintang adalah record. Okay, melintang adalah record. Alright. Okay, yang on top ni abaikan, tengok yang bawah. In order to create a relationship, there must be a unique key for each table.
This unique key is called a primary key. So number one, you must know what is primary key. Primary key is a unique type of data. So we have a lots of rows or a lots of record. Kita ada banyak record kan. But there must be one field that is unique in the record. Mesti ada satu field yang unik dalam record-record tersebut, yang mana kita boleh gunakan field tersebut untuk kita identify who is the owner of the records. Siapa owner records ni? Siapa owner records ni? Siapa owner records ni? Okay, so that is a primary key. Okay, a primary key is a field that uniquely identifies each record in a table. So, it is a field yang secara melintang yang unik. Dia tak boleh ada duplication. Dia mesti unik. Tu maksud unik. Maksud unik adalah there are no duplicates. We cannot have two person with one IC number. Tak boleh ada dua orang mempunyai IC number yang sama. Okay, it must be unique. So kalau two person, they must have two different IC numbers. Alright, okay, and then a primary key is a field that will contain no duplicates and no blank values, and also it can't be blank, cannot be blank. It must have a data which can be used to identify that person. Okay, that is primary key. Okay, so we look at the examples. Okay, so the examples you can see here. You need to know which one is the most appropriate field names that we can use to form an primary key. So is it surname appropriate to form a primary key? We can't, because in the surname we have two person named Jones. Ada dua orang Jones. So tak boleh. Tak boleh. Tak sesuai. Inappropriate. Okay. Primary key, they must be unique. You must think logically. Even though there is only one Jones here, but we cannot use surname or names as a primary key, because we must think in future, maybe ada orang lain yang akan masuk data, yang mana data tu akan duplicates with the forename of the or the surname. Okay, front name or the surname. Okay, so this one can't be used as a primary key, but customer ID is very unique. Okay, so we can use customer ID as the primary key, and you can see here the data type for this customer ID is a auto number. Okay, data type dia adalah auto number. Apa makna auto number? Makna auto number adalah nombor yang bertambah secara automatically lah. That is auto number. Alright, macam ada orang nak masuk, kita harap kita dengar dia ke. Okay, Afiq. Okay, Afiq. Afiq tidur ke tadi, Afiq? Afiq Saifila, awak overslept ke? Okay. Okay, Afiq isikan attendance dulu. Okay, code attendance adalah home learning hashtag. Haikal tak isi lagi attendance? Tak isi lagi ke? Tak isi lah. Okey, cuba kita tengok Haikal isi apa. Sekejap. Rasa boleh tengok Okey, which is yours Haikal? Mana satu Haikal isi? Which your IC number Haikal and matric number, this one? Bawah sekali. Bawah sekali. Awak isi mode kuliah Haikal? Sekarang bukan kuliah Haikal, sekarang ni adalah praktikal. Tak apa, jangan stres. Isi saja untuk praktikal. Boleh Haikal? Boleh. Okey, so Haikal isi, and then untuk Afiq pun isi. Dia punya code kelas adalah home learning Afiq. Lepas ni saya akan agak tekankan, bukan straight, tapi saya nak tekankan you punya attendance. Sebab apa? Sebab kalau you tak datang, nanti saya kena buat report. Semalam nak buat report, saya tak suka kerja buat report ni. So hopefully saya dapat 100% lah. Okay, so sekarang ni memang 100% lah, cuma nak masukkan saja. Nanti you all isi
Haikal dengan Afiq isikan attendance. Kod dia adalah home learning hashtag. Dah sir. Okay, done. Okay, kita tengok balik. Alright. Okay, done. Haikal is done. Okay, tinggal Afiq Saifila. Afiq isikan. Alright. Okay, so I continue. Hari ni jangan risau. Cikgu akan habiskan awal insyaAllah. Cikgu akan habiskan awal. Kalau semuanya kita dapat selesaikan awal. Alright. Okay, so let's continue again. Okay, so sebabnya minggu depan you all akan ada practical test 3. Soalan dia adalah objektif, bilangan soalan 15 markah, masa diberi around 20 minutes dalam 20 minutes masa diberi. Okay, next. Let's continue. Okay. So the most appropriate field name ataupun field yang kita boleh choose to create a primary key is a customer ID, because it's using a unique data. Okay, we can use the unique data to identify each record in the table. Okay, next. Okay, so next table you can see here we have the field names. So which one is the most appropriate to be a primary key? So the most appropriate will be ID lah. Okay, because ID is the auto number, and every record entered this table, it will be given auto number secara automatically lah. Sebab tu dia namakan auto number. Dia akan dapat masuk secara automatic. So we can use the ID as a primary key. We can't use others. For example, tak boleh gunakan phone number. Okay. Dalam konteks ni, sebenarnya phone number, kalau ikutkan phone number boleh gunakan. Tapi, kenapa saya kata tak boleh guna? Sebab sometimes, seorang tu dia ada 2 ataupun 3 nombor telefon. Okay. So, better kita elakkanlah nombor telefon. Tapi kalau tak ada yang lain yang lebih sesuai, boleh digunakan nombor telefon sebagai primary key. Sebab nombor telefon pun dia unik. Walaupun satu orang ada 2 ataupun 3 nombor telefon, tapi dia tetap unik, can be used to identify that person. Okay. Nombor tu boleh secara unik untuk identify that person lah. Okay, you can't use others like zip code. Tak boleh guna zip code. Sebab zip code ni ramai orang boleh gunakan tempat yang sama. Okay, settle that. Okay, so we go for next primary key. Okay, so the product ID as a primary key. Okay, for this table. And then we go for the next one is a foreign key. Okay, foreign key dia tak tanya dalam soalan sebab it's out of your syllabus. Tapi cikgu dah pernah ajar you all untuk buat relationship menggunakan foreign key. Okay, foreign key tak apalah, belajar je sikit. Foreign key is a field in a relation table that matches a candidate's key of another table. Look carefully, example. So here is the primary key. So to link table employee with table orders, table employee primary key dia employee ID. Table orders primary key dia adalah order ID. Primary key dia adalah order ID. Tapi nak linkkan dua-dua ni, kita perlukan foreign key. Okay, which is kita ambil exactly the primary key in others table and then put it in the next table. Dan dia tak boleh jadi primary key sebab dia tak unik. Mungkin saja orang employee yang sama menerima tempahan lain. Mungkin yang nombor 5 ni, bacanan ni, dia boleh terima beberapa tempahan yang lain. So kalau dia terima beberapa tempahan yang lain, nombor 5 ni akan keluar beberapa kali dekat dalam ni. So kalau dia keluar beberapa kali, so dia tak unik. Dia tak unik. Okay, tapi dia boleh dijadikan sebagai satu table yang menghubungkan, satu link yang menghubungkan antara table employee dengan table orders. Okay, so kalau link tersebut kita panggil dia sebagai foreign key. Okay,
If I ask you, identify the primary key in table orders. Okay, what would be your answer? Identify primary key in table orders. I repeat again soalan cikgu ulang balik lagi sekali. Identify the primary key in table orders. Okay, so which you choose to be the primary key in table orders? Guys, jangan biar cikgu cakap seorang-seorang guys. Order ID. Order ID, correct So answer will be order ID. Okay, thank you for your response. Okay, so ini kita dah pernah buat relationship line. Okay, so dia mesti exactly same. This is as a primary key, and then it will link to the foreign key. Tengok dekat sini dia sebagai foreign key, dia bukan primary key. Primary key dia adalah employee ID Okay, this is also others. Ni macam kita yang buat sebelum tu. Kita buat tentang student borrow books. Student borrow books. Kat sini artist recording genre. Okay, artist siapa? Artist tu. Recording is apa recording yang dia pernah buat. Kita linkkan dengan dia punya ni. And then dia ada genre. Genre apa? Okay. Okay, this one I skip because not come out in your exam and also out of your syllabus. Okay, your syllabus is very basic and simple, but you must remember once you made a mistake you will lose 1 mark. There are only 15 question equal to 15 marks. Satu salah tolak 1 markah. So jangan pilih jawapan yang salah Okay, next ni cikgu skip. Others also cikgu skip. This is not important. It's not being asked in your okay. This one will be asked data type. Okay, what is data type? Data type is you look at the table. Nak cepat faham cikgu suka buat macam ni. Okay, look at the table here. Okay, what will be data type for contact? Apa data type untuk contact? Tengok balik kat sini. Apa data type yang sesuai untuk contact tadi? Which one is the most appropriate for contact? Text. Text. Text, sir. Yes, betul. Text So the most appropriate is text. Okay, memorize others. Lepas ni kita tengok table, cuba bagi tahu cikgu apa data type yang sesuai yang others for others. Okay, next. Tadi betul. Okay, this one is text. How about streets? What's the most appropriate for streets? For street. Come on guys. Jawab guys. Apa yang paling sesuai untuk street? Data type apa? Lupa dah ada apa je yang tadi. Text juga. Itu je. Yang lain tak sesuai. Okay, kita tengok balik apa yang ada tadi Okay, this one. Okay, so still text. Ada tak sesuai ataupun boleh pakai memo lah. Memo ni dia text juga tapi dia lebih panjang, more lengthy. Tapi Currency tu apa? currency ni mata wang. Mata wang. Okay, this one is mata wang. Okay, cikgu explain one by one lah. Okay, text semua orang tahu text. Numeric is numbers, totally only numbers without any symbol. Kalau ada dash pun tak boleh. Dia mesti, kalau dash mesti pakai text lah. Tak boleh pakai numeric. Numeric ni hanya number. Auto number is a running number. Ya, siapa nak tanya tu? Haikal ke? Kalau nombor kan dia text kan. Kalau nombor, tengok kalau dia totally number saja, you boleh gunakan numeric. Okay, boleh guna numeric atau boleh guna numbers. Kalau you guna text boleh juga, tapi macam tak appropriate lah. Sebab dia memang totally numbers, better kita pakai numeric lah. Tapi kalau dia campur-campur nombor dengan teks, tak boleh pakai numeric, mesti gunakan teks. And then auto number is a running number. Apa maksud running number? Nombor yang bergerak. 1, 2, 3, 4. Masuk saja data dia bagi nombor. Masuk saja data dia bagi nombor. Macam you all pergi dekat dalam you beratur dekat bank, you beratur dekat pejabat pos ke, you masuk saja, you tekan, you dapat nombor. Dan nombor yang dapat tu unik. Tak boleh ada orang lain yang sama dengan nombor you.
Selalunya auto number ni boleh digunakan sebagai primary key lah. Okay, selalunya, bukan sepanjang masa, selalunya usually. And then currency is mata wang lah. Kalau ringgit, RM, dollar sign, you can buat rupiah, baht and so on. Okay, that is currency. And then date, sometimes you use a date slash time. Sometimes date saja. Date ni tarikh lah. Kalau date slash time, so tarikh dan masa. Memo is type of text juga, tapi dia lebih lengthy lah, lebih panjang. Memo ni lebih panjang. Kalau dalam version cikgu yang pakai Access, cikgu pakai 2019 ataupun 2013 and above, dia ada short text dengan dia ada long text. Okay, tapi kalau version sebelum tu ataupun tak gunakan Microsoft Access, dia akan gunakan text dan memo. Okay, and then yes and no ni adalah boolean lah, true or false. Okay, sama ada pilihan dia ada dua saja, true or false. Okay, contohnya macam kita nak gunakan male female, so kita boleh gunakan yes no lah, ataupun boleh gunakan teks. Kalau boleh gunakan teks, dia dah jadi banyak lah, lebih. Tapi kalau you gunakan yes no, dia hanya option pilih antara dua saja. Okay, hyperlink is like link kepada internet. Selalunya kita gunakan untuk email. Kalau kita simpan email orang tu, kita masukkan dalam database, so selalu kita terus buat hyperlink supaya bila klik saja terus dia klik to email dan kita boleh hantar email. Okay, object is about, contohnya macam videos, macam songs, that is object. Okay, kita boleh simpan videos, kita boleh simpan song, kita boleh simpan gambar, picture as an object. And attachment also exactly lebih kurang sama macam object, tapi dia lebih kepada document lah. Attachment is lebih kepada document, tapi masih boleh simpan gambar sebagainya dalam attachment. Okay, do you understand each of it? Dalam exam dia tak keluar semualah, as long as you know. As long as you know. Okay, so tadi soalan cikgu, kita go back to the question. Kita tengok balik ni tadi. Okay, so street ni apa? What is the most appropriate for street, guys? Text. Text. City? Text also. State? Text. Zip code? Numeric. Numeric. Numeric atau numeric. Phone? Phone? Text. Numeric. Text. Sebab dalam phone ni ada dash kan, so tak boleh pakai numeric. Numeric hanya number saja. Okay. ID? Auto number. Auto number. Okay. Okay, good guys. Brilliant. Semua dapat. Okay, so we proceed. Dah tak banyak dah, sikit lagi. Okay, so data type dah selesai. Okay, this is the explanation for the data type. Okay, for text, for numerics, for auto number, for date, also called date time, sometimes you call a date slash time, and then memo, and then yes or no, also called a boolean, and then hyperlink, usually use email, kita gunakan untuk email, object, photo, audio, video, or a document created in another program. Okay, attachment. Okay, document or image that attached to the field which can be opened in the program that created the document or field. And then currency, the last one is dollar or cent, amount of number containing decimal values. Okay, this is data type. So we can choose the data type when we are creating the, masa kita create dia punya table. Okay, so data dictionary ni dia ada dekat, bila you letak data type tu, so you boleh pilih berapa panjang field dia dan sebagainya. Itu adalah data dictionary. Yang ni cikgu boleh skip lah, just untuk maklumat saja. Alright, okay, look at the diagram here. So this one is field name. Ni jadi field name sebab ini paparan apa ni? Dia ada dua paparan. Satu paparan data sheet view,
satu lagi paparan design view. So soalan ni akan keluar. You make sure you know which one is design view, which one is yang mana satu design view, mana satu datasheet view. Okay, I show you. Okay, access. Okay, access. Saya tunjuk. Supaya nanti you very clear lah tentang ni. Jangan nanti you masih lagi tak clear lah. Okay. Alright. Okay, so kita buka satu paparan. Enable the content. Okay, let's say kita buka satu. Okay, contohnya table. Okay, nak tanya sikit. Ini adakah dia design view atau datasheet view? Is it design view or datasheet view? This one. Datasheet. This one is datasheet view. So kalau nak pergi pada design view, you can right click and choose design view, ataupun you just can click here view and choose the design view. This is a design view. Ini design view. Dia ada untuk semua, query ada, untuk report ada, untuk form ada, semua ada design view and data view. Semua ada. Let's say borrow. Okay, borrow, this is the data view lah. Data view. Kalau nak tukar pada design view, klik sini. Bukan data view, kita panggil layout view lah. Sebab dia form kan, layout form ataupun form view. Go to design view. This is the design view. Semua ada design view. Semua ada. Design view ni adalah view yang mana kita sebagai developer boleh nampak lah. Sebab kita boleh ubah-ubah dia. Itulah pentingnya design view. Kalau form view atau datasheet view atau another layout view, itu semua pandangan yang kita tak boleh nak ubah dah. Kita tak boleh nak ubah. Tapi kalau dalam design view, kita masih boleh ubah kedudukan dan sebagainya. Alright. Okay. Remember, cikgu dah bagi tahu, this will come out. Dia akan keluar nanti. So make sure you tahu yang mana satu design view, mana satu yang lain. Okay, alright. Okay, so this is the ini adalah data dictionary. So kita tak masuk data dictionary. Okay, so settle. Okay, selesai topik ni. And then the next one, you must know what is table, what is query, what is report, what is form. Tu cikgu dah masuk kelas sebelum ni. Okay, apa kegunaan table, apa kegunaan query. Query juga dikenali sebagai apa? Query dia dikenali sebagai apa, guys? Query sebagai apa? Searching. Sebagai searching. Query ni maksudnya searching. Cari kat mana? Cari dekat dalam table, cari dekat dalam query juga. Searching for others information. Okey, kehadiran ni alhamdulillah semuanya H. Semuanya bangsa H ni. Bagus. Okey, kita tunggu lagi. Untuk tengah hari ni nanti lagi pukul 11 kan? Kelas kita pukul apa lepas ni? Pukul 12. Correct not? Yes, sir. Okay, so pukul 12 nanti lagi sekali you all kena masuk lah. Cikgu harap semua akan jadi lagi bangsa H lah. H ni hadir, bukan Honda. Hadir. Alright, sedikit breakout lawak, punchline untuk awak release tension sikit. Tak kelakar ke? Bolehlah sir. Nanti boleh Tak, cuba tak. lagi. So lah. Boleh cuba lagi bagus. Okay, so dah selesai topik database. Okay, so seharap nanti you all get well prepared lah untuk topik database. You all nak take 5 sebelum kita mulakan next class? Take 5 sekejap. Nak pergi minum ke? Nak pergi tandas ke? Boleh? Boleh rasa.
Boleh, Okay, sir. so 5 minit kita akan mula pada pukul 9 suku lah. 9.15 Sekarang 9.8 minit, 9.15 kita akan mula. Okay, so bolehlah free pergi dapur kejap, ambil angin, pergi keluar kejap buat senaman ringan ke apa-apa. Okay, alright.
Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm back. Okay, how about you all? Are you here? Are you all here? Yes, sir. Okay, very good. Okay. Okay, so let's continue. Okay, so next session is about we're going to discuss the tutorial question. So please take out your tutorial question. Okay, focus for question for the topic 2.6. Okay, hari ini kita akan selesaikan topik 2.6. Okay, so I'm opening the files 2.6. Alright, 2.6. Okay, tutorial 2.6. Okay, let's take out. 2.5 we have finished, okay? Correct? Isn't it? 2.5? Yes, eh? Okay, how's your UPS 3 last Tuesday? Dia buat tanya, sudah tanda ke? Sebaru tengah tanda. Sekarang ni baru dapat sedang tanda satu kelas 2 S21 T6. Baru start semalam tanda. You must give me time. Setanda nanti saya akan return balik pada you all lah. And then ada yang setanda tu bukan kelas you all lah. Kan saya minta dalam soalan tu minta wireless type of broadband kan. Tiba-tiba bagi wired. Macam mana tu? Boleh tolong kan? Boleh tolong ke? Minta wireless bagi wired. Banyak markah tu hilang tu. Almost 6 marks hilang kat situ. Sebab soalan tu berangkai. Soalan tu berangkai sebab soalan seterusnya explain about your answer, each of your answer above. Dia berangkai jadi hilang 6 markah. Itulah sebab tak berhati-hati, tak baca soalan dengan betul. Bukannya dia tak tahu. Dia tahu, dia boleh jawab dengan baik. Sebab tidak berhati-hati dalam baca soalan, agak kelam kabut. So bagi extra time kan untuk you all hantar. And then tak check semula jawapan. So itulah hopefully dalam kelas you all tak ada yang bagi wired harap-harap tak ada yang bagi wired sebab soalan minta wireless. So bagilah wireless Alright. Okay, so we start with 2.6 Start with 2.6. Okay, ini to clear the page dulu bagi cikgu time sikit. Cikgu nak kena padam ni sikit ni. Dah conteng ni. Dia automatic save tak boleh nak kalau tak save tak boleh. Dia automatic save tu kena padam sikit. Luckily dia masih boleh padam lah. Okay, kita padam. Okay, ingat lagi tak topik ni? IPv4, IPv6 ni. Okay, lepas exam terus lupa dah. Masih ingat lagi Maknanya saya boleh tanya tak boleh pun saya tanya juga. Macam mana you all duduk kat rumah sihat? Alhamdulillah saya sihat. Ya asyik makan kan? Banyak makan lah duduk rumah kan? And then yang luar PKP tu boleh order Grab. Correct not? Tidur Ya, nombor saya satu. betul. Betul. Nak makan tengah hari order saja. Sekejap lagi sampai. McDonald. Okey. Okey, dah cukup. Padam. Okay, so we go for the topic here. Differentiate IPv4 and IPv6 based on the bit number. Okay, so still remember IPv4 uses how many bits? IPv6 uses how many bits? IPv4 32.
Okay, IPv4 uses 32. IPv6 uses 128. Okay, so this one is about bit number lah. Tapi can you identify any other differences between IPv4 and IPv6? Apa selain daripada bit number, perbezaan dia? Banyak perbezaan dia. Bagi seorang satu. Guna hexadecimal number untuk IPv6. Is that you Safia? Yes sir. Okay, so IPv6 using hexadecimal number. Okay, Ayu dah dapat 1 point. Abdul Amin. Perbezaan. IPv4 guna dot decimal notation. Okay, IPv4 using dotted decimal notation. Ain Natasha. Number of address IPv4 2 power of 32. Okay, 2 power of 32 or equal 2 power of 32 tu bersamaan dengan berapa? Sekejap 4 billion kan? 4 billion ya. Okay, Haikal Hakimi. Ada nak tambah perbezaan dia? Tak kisah mana-mana, 4 ke 6 ke? Are you here, Haikal? Yes sir. Ada nak tambah tentang perbezaan HRD. apa dia? Tak dengar. Kalau IPv6 tu dia separated by colon. Okay, IPv6 separated. IPv6 separated by colon. Boleh. IPv6 separated by colon. And then Hairina. Ada nak tambah Hairina? IP Tak kisah nak tambah yang 4 ke IPv6. nak tambah. Oh tadi Haikal dah cakap. Tak apalah, awak tambah yang lain. Ada banyak lagi. Deploy on thousand. Tahun deploy. Bila IPv6 deploy bila? Tahun 1999. Okey, boleh acceptable. Izhar Adin. Ada nak tambah? Izhar Adin. Sorry, dia guna chat ni. Izhar Adin. Are you here, Izhar? Tak ada tu. Mungkin pergi tanda sekejap ni. Okey, Han. Are you here, Han? Okey, Han tambah sikit. Yes, Apa sir. lagi? Apa lagi? Perbezaan? IPv6 je more address. Okey, sik lebih banyak address. Boleh. Akid? Tambah sikit. Apa lagi? IPv4 each byte dia in the range from 0 to 255. Okey, boleh. Okey, Akid, thank you. Nabila, tambah sikit. Nabila Husna. IPv6 dia punya range dia 0 sampai 15. Tak boleh kata 15. Between zeros until FF. F bukan satu F 4 F. Range dia. Between 000 until F lah. Untuk satu portion. Okay, thank you Nabila Husna. Nabila Azman. Nabila Azman, are you here? Yes sir. Okay, tambah lagi. IPv4 32 bit number. Okay, IPv6. 128. Okay. Dalam satu portion IPv4 ada berapa bit? Nabila? Dalam satu portion. Satu apa sir? Dalam satu portion, satu parts tu IPv4 ada berapa bit dalam tu? 8. Okay, correct. Okay, brilliant, very good.
Atira, tambah sikit lagi apa yang awak nak tahu differences? Number of address untuk IPv6 to power of 128. Okay, correct. Okay, Nurul Masliana, tambah sikit. Ya, sir. Tambah sikit lagi tentang perbezaan IPv4, IPv6. Macam semua anda cakap je, sir. Ada lagi yang belum cakap. Yeah. Ada. Oh. Apa dia? IPv4, walaupun dia banyak IP address, dia not enough to last forever. Okay lah. Dia tak boleh? Boleh lah. Not enough last forever sebab dia ada 4 billion saja kan. Okay. Safira, tambah sikit. IPv4 tu dia punya basic structure dia lain sikit. Dia ada macam dia huruf semua, dia nombor semua. Kalau IPv6 dia ada campuran. Okey, campuran tu maknanya dia gunakan nombor tapi nombor bukan huruf jangan cakap huruf tau. Dia dua-dua tu nombor. Satu nombor desimal, satu lagi nombor hexadesimal. Both are numbers Alright, sir. Okay, Afiq, thank you Safira. Afiq, are you here? Okay, Afiq, give me another differences yang you boleh ni. Dia chat aja. Okay, tak apa, never mind. As long as we can communicate no problem. Nak chat ke, nak cakap ke. Okay, Afiq, any ada lagi nak tambah? You can write it, Afiq, write it down. Boleh type. Apa nak tambah? Anything else about IPv4, the differences? Okay, jap. Okay, kita tunggu. Okay, sementara tu tadi cikgu panggil Izzahar Adin. Are you here already? Yes, sir. Okay, tambah sikit Izzahar sementara kita tunggu Afiq tulis. Tambah sikit perbezaan IPv4, IPv6. Saya format, sir. Kalau IPv4 forget by dot. Kalau IPv6 break by colon. Alright, okay, correct. Okay, kita tunggu Afiq. Afiq tak tulis lagi? Ada satu benda yang you all tak cakap. Okay, satu benda yang you all tak cakap, iaitu dalam banyak-banyak tu satu benda ni dah benda ni penting yang tak cakap, iaitu IPv4 dia uses 4 portion. Okay, dia ada 4 parts, 4 portion. Meanwhile IPv6 dia ada berapa portion guys? 8. Okay, Afiq dah jawab IPv6. Okay, thank you Afiq. Okay, IPv6 ada 8. Jangan ingat IPv4 ada 4 portion, IPv6 ada 6 portion. Itu salah IPv6 adalah 8. So itu pun penting. Okay, so I will jot down all the differences, okay, yang cikgu boleh dapat, okay, according to the bit numbers. How we can related? Macam mana daripada bit numbers ni dia boleh related? So number one, we create the portion dulu. Untuk let's say IPv4, there are 4 portion. Okay, nanti kalau you tulis IPv4 jangan you buat garisan. Cikgu buat garisan ni supaya you nampak. Oh, ada 4 portion. The other one have 8 portion. Double dot 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay, so they have a 8 portion for IPv6. This one is IPv6. This one is IPv4. Okay, so number one, the number of bits is for IPv4 is 32. Meanwhile IPv6 is 1 to 8. So kalau dia 32, maknanya kat sini ada 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Sebab bila kita campur semua akan dapat 32.
Kalau ni 128, mana kat sini ada 16 bit, 16 bit, 16, 16, 16, 16, 16 dan 16 bit. Campur semua ni, 16 kali dengan 8, you akan dapat 128. Okay, and then what will be the range? Okay, range is between, macam mana kita nak dapat range? Okay, range dia kalau untuk IPv4 is, kalau kerana dia ada 8 bit, so dia akan mula dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga nombor yang terakhir akan jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So ada 8 bit, 8 bit. So range dia is between this and this. Cuma beza dia, dalam IPv4 kita tak menggunakan bit, tak gunakan binary digit. Kita menggunakan decimal. So kalau decimal 0000 ni adalah equal to 0 lah. Okay, 1111 ni adalah equal to 255. That's why dia punya range is between 0 to 255. Okay. Meanwhile, for IPv6, dia akan range is between 0000, 0000, 0000, 0000, 16 bit kan. So ada ni lah range dia. Until 1111, 1111, 1111, 1111. So 16 juga. Okay. But when we change to this one, dia tak gunakan bit, dia akan gunakan hexadecimal. Pun dia tak gunakan decimal, dia guna hexadecimal. So hexadecimal, if we change the binary to hexadecimal, we will get between 0 until, okay, ingat tak cikgu cakap dalam kelas itu, dalam hexadecimal, setiap 4 nombor binary akan bersamaan dengan 1 nombor hexadecimal. So kat sini akan ada 4 kosong lah. Okay, ada 4 kosong, 0, 0, 0, 0, 4 kosong. Dan kat sini akan ada 4 nombor juga. 1, 2, 3, 4. Okay. So 111 kalau tukar kepada decimal, decimal lah. Tukar pada hexadecimal, dia akan dapat F lah. F. Sebab tu akan dapat F. So the range is between 0000 until F. Inilah range dia. Dan sebab itulah dalam ni hanya ada 4 nombor sahaja. Okey, so apa lagi perbezaan yang lain? Okey, perbezaan yang lain about the number of addresses. So number of addresses untuk IPv4 is 2 power of 2 or equal to around approximately 4 billion. Okay, 4 billion. Okay, meanwhile number of addresses in IPv6 is 2 power of 128 or approximately, tak tahu berapa. You just write 2 power of 128, berbilion-bilion lah. Okay, that is number of addresses. Okay, so all of this we can get according to number of bits. Number of bits ni pencetus dia lah, supaya, dan lain-lain ni kita boleh keluarkan daripada number of bits tadi. And then why, kenapa IPv6 diperkenalkan sedangkan kita ada IPv4? Kenapa nak perkenalkan IPv6 sedangkan IPv4 dah ada? Siapa nak bagi reasonable answers for that? Kenapa nak gunakan satu version yang baru, version 6, sedangkan kita dah ada version 4? Okay, what is the main reason? Why? Sebab IPv6 dia provide a much larger address. Okay, sebab IPv6 provide much larger address, dan sebab yang paling penting sekali, paling utama sekali, sebab IPv4 support until 4 billion saja. Penduduk dunia ada lebih kurang 7 ke 8 billion. So, secara logiknya tak mencukupi lah. So, kita kena buat lagi satu sistem IP address yang baru, iaitu yang bit dia 128, supaya dia dapat support lebih banyak number of addresses lagi. Okay, kalau besok nanti tak cukup, kalau penduduk dunia dah semakin bertambah, tak cukup, so kita kena buat lagi satu yang menggunakan bilangan bits yang lebih tinggi lagi. Tak boleh guna 128, mungkin guna 256.
Okey, atau 512 bit yang lagi tinggi. Lagi tinggi bits tu lagi banyak number of unique addresses yang boleh di-form lah. Okey, lagi tinggi bits lagi banyak That's why kalau you nak buat password, dia kata password ni uses 64 bits punya password. So dia punya kemungkinan tu orang nak hack tu susah. Sebab dia guna 64 bits. Banyak lah kemungkinan yang dia nak kena try and error kan. So lagi banyak number of bits tu akan lagi sulit atau lagi banyak benda tu unique combination yang kita boleh buat. Okay, give example of IPv6. So bagi saja apa-apa nombor, make sure dia ada 4 huruf dan make sure ada 8 portion dekat sini. Okay, dan dipisahkan oleh kolon. Okay. Okay, give why reason why IPv6 is introduced. Tadi dah jawab sebab IPv4 is not enough to support all the users in the world. So we need another type of version. So we create the IPv6 with the 1 to 8 number of bits. So it can support up until 2 power of 1 to 8 number of addresses, which is much more enough. Okay, next, define IP address. What is IP address? IP address is a unique number. IP address is a unique number that been used to identify the computers or devices in the network that connected in the network. Okay, so IP address is a unique number. Both are numbers. Jangan kata, sir, ni bukan nombor, ni huruf. Tak, ini adalah nombor sebab kita ada numbering system. Ini nombor dalam hexadecimal, memanglah nampak huruf, tapi huruf dia sampai F saja, bukan sampai Z. This also numbers. So IP address is numbers, unique numbers that can be used to identify each computers or devices that connected to the internet. Okay. Okay, now we come for the important topic here. Differentiate IP address and domain name. Bezakan IP address dengan domain name. Apa beza antara IP address dengan domain name, guys? So kita kena itu masa cikgu buat kelas, siapa yang datang? Masa cikgu buat kelas tambahan hari Sabtu minggu lepas, siapa yang datang? Hang sikit yang datang. Cikgu buat kelas minggu lepas hari Sabtu, hari Rabu. Siapa yang datang? Hang sikit. Hang hot sikit. Siapa yang datang? Yang datang. Ramai tak datang kelas ni. Right not? Malam ke sir? Malam lah. Pukul 8 suku. Sampai pukul 9 suku. Datang sir. Datang. Datang Datang lah sir. Datang Datang sir. Datang sir. Datang. Tapi ramai tak datang. Itu sebab total kelas tu 64. Yang datang cuma 40 lebih saja. So ada 20 orang yang tak dapat hadir lah. Itu memang saya dah bagi cukup-cukup untuk topik 2.6. Okay, tapi untuk you all, sekarang ni saya ulang sikit lagi untuk topik tersebut. So please focus lah. Okay, what is IP address and what is domain name? Okay, remember So I want you to imagine IP address tadi maksud dia adalah satu nombor unik yang kita gunakan untuk identify the computer that connected to the internet. So kalau komputer cikgu sekarang ni boleh di-identify dengan IP address dia. Okay, boleh di-identify dengan IP address dia. Yes, boleh. Orang luar boleh tahu IP address dia kalau cikgu ada send message to them lah. Dia boleh tahu apa IP address dia. Okay. Dan let's say saya ada satu website. So website saya tu saya nak publishkan ke internet. So website tersebut perlu, macam mana nak publishkan internet? Dia perlu masuk dalam komputer dulu, betul tak? So website mesti ada dalam komputer. Tapi adakah website tu dia ada IP address dia? Website tak ada IP address sebab dalam komputer tu ada banyak file-file lain-lain. Website adalah salah satu file saja yang ada dalam komputer. But what is IP address? IP address is a computer that holds that website. IP address yang pegang website tu, yang ada website dalam dia. Website tu file saja. File HTML, dia file saja. Kalau you buat website pakai Microsoft Word, boleh juga. You dah buat satu file website pakai Microsoft Word.
Tapi kat mana you simpan? Dalam komputer tu. So komputer tu bila you publish, dia akan tahu IP address komputer tu kat mana. Okay, so apa persamaan atau perbezaan antara IP address dengan domain name? Okay, I give you an example. Cikgu bagi example satu. Let's say kita buka satu Politeknik Melaka. Okay, Politeknik Melaka. Okay, sebab cikgu pernah try Politeknik Melaka sebelum ni dan kita boleh dapat dia punya IP address. Memang IP address dia letak dalam komputer tu, tak ada firewall, tak ada apa. So kita boleh dapat IP address dia dan kalau kita type IP address dia, dia akan keluar. Okay, so this is a Politeknik Melaka. Okay, let's say I copy this. So copy ni, Ctrl C, copy. And then I go to the common prompt, CMD. CMD is common prompt. Okay, this one, ni common prompt ni. Okay, tekan enter. Okay, dia dah buka. Cikgu buang yang tu, type cd saja, change directory. Okay, and then I just ping. Ping ni adalah kita nak cuba capai website tu guna common prompt. Tadi website tadi, cikgu copy. Okay, enter. Okay, bila cikgu enter, dapat tak reply daripada website tu menggunakan common prompt? Kita tunggu. Kita tunggu reply daripada Poli Melaka ni. Tak ada reply, lambat. Okay, ping ni dia berfungsi macam kapal selam. Kapal selam bila dia masuk dekat dalam laut tu, dia tak nampak. Dia punya visuality dia adalah zero. Tak nampak, memang tak nampak. Apa ada kat depan memang tak nampak. So he uses ping lah. Sebab medium dekat tu dalam air. So dia gunakan satu ping ni, maknanya gelombang bunyi. Dia hantar satu gelombang bunyi ping. Okay, ketuk dengan besi ke ting. So gelombang tu akan pergi. Dia akan pergi. Kalau ada sesuatu dekat depan tu, so gelombang tu akan balas balik. Ni kenapa lambat ni? Tak keluar lagi ni. Okay, just cikgu type balik www.polimelaka. www.poli.edu.my. Okay. Okay. Okay, tak jumpa, tak apa. Kita ambil full address. Sebab file ni ada dalam komputer. File website dia ada dalam komputer. So nak kena tahulah kat mana. Mungkin Poli Melaka memang dia dah hide kan. So okay, cikgu ambil yang paling confirm adalah senang Google. Type kat sini saja. Ping. Okay, www.google.com. Okay. So kita dapat reply. Bila dapat reply, maknanya memang file page Google tu ada dekat dalam komputer ni lah. So kita just copy. Okay, copy, Ctrl C. And then instead of cikgu gunakan tadi tu, instead of type www.google.com, so kali ni cikgu tak nak type google.com, cikgu just type nombor IP address dia. Ni nombor IP address dia, 172.217.31.68. Tekan enter. So dia akan pergi mana? Dia tetap akan pergi tunjukkan website tersebut. Sebab nombor tadi refer to a computer, dan komputer tu dah setkan website dia sama dengan IP address yang dalam tu. Sebab tu dia boleh keluar. Dia boleh keluar terus directly. Okay, web page tu. Okay, so also we can say it as IP address and domain name. This is domain name. Ini domain name. Kita dah belajar tentang domain name kan. Ini domain name. Okay, IP address and domain name dia has a connection lah. Dia ada connection. Cerita pasal ping tadi tu. So kalau dia dah ada satu benda dekat depan, so dia reply balik dekat kita. Sebab tu tadi you tengok kat sini, I get the reply from the google.com. Cikgu dapat reply balik daripada ni. Sebab tu dia keluar IP address komputer yang reply tadi tu. Reply back
Ni IP address komputer yang I simpan google.com ni, dia reply balik dekat sir lah. Okey. Dari ping lah. Kalau macam kelawar pun dia gunakan ping Kelawar dia tak ada mata. Bukan tak ada mata, dia tak nampak. So dia keluarkan bunyi, and then kalau ada benda dekat depan tu dia akan get reply. So dia tahu ada benda dekat depan dan dia akan mengelak. Sama juga Okey. So continue. Okey, so apakah perbezaan atau persamaan antara IP address dan domain name? So tadi kita dah nampak persamaan. Selain daripada kita type, kita boleh je tulis IP address tu dan dia akan pergi pada website yang sama. Itu persamaan dia lah. Tapi perbezaan dia apa? Perbezaan dia dekat sini nombor, dekat sini kita type perkataan. Okay, so you can say it as domain name is a text version of IP address. Domain name is a text version of IP address. So IP address is a numbers, okay, that can be used to identify unique numbers that can be used to identify computers that connected to the internet. Meanwhile, domain name is a text version of that IP address and also can be used to identify the computer in the internet. Itulah perbezaan antara IP address dan domain name. Kat sini dia guna number, kat sini dia guna text. Okey, kenapa bezakan? Kenapa tak guna number saja semua? Ada siapa nak jawab? Kenapa nak bezakan? Kenapa tak hanya guna number saja? Ada siapa nak jawab? Tak boleh ke guna number saja? Kenapa nak guna text juga? Ada siapa nak jawab? Sebab number ni banyak sangat. Kita tak mampu hafal. Yes, betul. Exactly, correct. Sebab numbers ni lebih sesuai untuk computers. Kita as a human yang biasa, normal human, kita susah nak ingat nombor yang terlalu panjang dan banyak. Itu baru IP address IPv4 197 tadi tu Kalau dia gunakan IPv6 lagi panjang, 8 portion guna hexadecimal pula tu. Okay. Tapi compare to text, we can easily memorize it. So www.google.com, senang kan nak ingat? Okay. So tak payah ingat nombor dia, just type saja www.google.com, akan keluar page yang sama juga. Okay, so differentiate IPv4, IPv6 tadi kita dah bincang panjang lebar. Apa perbezaan dia? Masukkan saja perbezaan tu. Okay, name to TLD used in business. So what is TLD? TLD is top level domain. Okay, cerita pasal domain. Domain ni yang mana satu? Domain ni tengok kat sini, starting from this one lah. Bolehlah start daripada www, starting from www until n. All of these are domain name. And then dalam domain name ada TLD dan ada CCTLD. So what is TLD? TLD ni lah .com, .net, .mil, military, apa lagi? For non-profit.org, itu semua adalah TLD. And then selepas TLD, sometimes dia ada CCTLD. Okay, CCTLD is country code top level domain. Sebagai contohnya, MY for Malaysia, ID for Indonesia, IN for India, CH for China, TH for Thailand, okay, US for USA, AU for Australia. Okay, so that is TLD. Okay, so for business, okay, we can use for .com and .biz. .com is commercial and .biz is business. Okay, so that is all for this topic, and this tutorial question is ended here. And then next class, okay, I want you to do tutorial 3. Bolehlah buat tutorial 3, cikgu dah bagi dalam grup kuliah. Okay, dapatkan soalan tu dalam grup kuliah. Okay, kalau ada printer boleh print and then cuba buat. Okay, refer balik pada nota-nota kuliah yang telah cikgu share dengan you all. Okay, semasa waktu kuliah. Okay, so anything else? Any question, guys? Sir. Yeah. Habis tu nanti tengah hari ada kelas ke? Oh, ya, sorry. Tengah hari ni kita ada kelas. Tengah hari ni cikgu akan
buat lecture tentang topik 3 lah, lecture saja. So you bolehlah keluarkan juga soalan tutorial. Lupalah kelasnya you all petang ni pukul 12. Okay, so until we meet again 12 o'clock, boleh? Boleh, sir. Okay. Yes, sir. So kalau tak ada kelas, you take your rest. Bolehlah baca-baca. Kalau ada kelas, kenalah masuk kelas. Ada kelas ke lepas ni? Ada. Ada. Kelas apa? English. English. Okay, so that's all. Until now, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sir. Thank you. Okay, thank you. Waalaikumsalam. Okay, bye.